Anak kandung Datuk Seri Najib tak pernah masuk rumah Datin Seri di Taman Duta sehingga selepas pilihan raya. Tidak pernah. Sebenarnya dia ada dua tiga cara. Satu cara yang paling senang. Dalam makanan Datuk Seri diletak pelbagai makanan yang telah disediakan khas oleh bomoh-bomoh Datin Seri. Di mana bila Datuk Seri makan makanan tu dia mengalah. Dia mengalah, dia aku bagi dia selepas dia makan makanan yang disediakan. Seperti Datin Seri ni bukan saja bos dia, tapi Datin Seri macam pemerintah Datuk Seri Najib. Dia senang aja. Datuk Seri Najib selepas kahwin dengan Datin Seri sudah menjadi mangsa Datin Seri. Sebenarnya saya kasihan dan saya pernah bagi tahu Datuk Seri jaga-jaga bila makan, jaga-jaga bila orang bagi hidangan di rumah. Pastikan apa yang sedang berlaku di rumah. Imbas kembali apa yang telah Datuk Seri kata, apa yang telah Datuk Seri janji. Tapi susah kan kalau kita tinggal serumah dengan seorang yang memuja syaitan, yang pengikut bomoh dan memang menerima ilmu syirik. Maka kita juga sudah tak boleh lepaskan diri. Memang there is no out lah. Dia tak ada exit. Bomoh-bomoh ni akan datang dari 3-4 negara. Ada yang datang daripada Indonesia, ada yang datang daripada Thailand, ada yang datang dari Kelantan, dan ada yang datang daripada India. Ya? Ini main lah 4 negara yang dia bawa ilmu ahli bomoh ni. So, tugas saya pada masa tu organize tiket kapal terbang, organize hotel, ada driver untuk mereka keluar masuk daripada rumah Datin Seri. Dan kadang-kadang upacara itu bermula malam pukul 10, pukul 11 sampai 3-4 pagi. So, kerja saya memastikan bahawa mereka dapat full service lah. Kita akan pastikan mereka tidak ada komplain. Apa-apa yang mereka perlukan akan dibuat. Termasuk duit pembayaran kepada mereka. Datin akan bagi duit dia. Kita akan pastikan duit itu sampai kepada mereka. Logistik dan PR untuk mereka. Pasal Datin tak percaya dengan lain orang untuk menjaga benda ni. Dia bagi saya kerja untuk semua kerja-kerja. Bukan saja bomoh, tapi kadang-kadang kawan dia datang dari luar negara atau ada VIP di Malaysia yang dia nak saya jumpa untuk bagi tahu apa yang dia nak di segi kewangan atau ada apa-apa keperluan dia yang memang PNC, dia akan suruh saya pergi, bukan pegawai-pegawai dia. Dia ada lain-lain upacara. For example lah, ada satu ketika saya dekat rumah dengan bomoh daripada Thailand. So, bomoh dari Thailand ni, dia 2 orang. Seorang, dia memang orang Kelantan. Nama dia Kak Jan. Lagi satu daripada Thailand lah. Perempuan juga. So, mereka akan bawa bermacam makanan, bawa bermacam macam rempah-rempah yang dia bagi kepada Datin untuk Datin letaklah dalam makanan Datuk Seri atau Datin ada tamu datang ke rumah, andai kata menteri atau kerabat diraja, dan Datin akan letak benda-benda ni dalam makanan mereka lah. Niat Datin satu saja. Bukan nak racunkan mereka, tapi nak pastikan mereka akur dengan apa-apa yang Datin nak. Yang mereka memang sanjungi Datin Seri. Dan mereka, seperti Datuk Najib, mereka melihat Datin Seri sebagai pemerintah mereka. Mereka akan akur tanpa apa-apa halangan arahan Datin Seri. So, itulah cara dia buat dengan makanan. Kalau
ada satu ketika masa Raja Perlis adalah yang di-Pertuan Agong, dan Datin Sri dan Datuk Seri pada masa itu, Datuk Seri belum menjadi uh, Deputy Prime Minister lah, belum menjadi Deputy Prime Minister lagi, masih Menteri Pertahanan. So Datin Sri sangat-sangat lobby kepada Permaisuri Agong, isteri Raja Perlis, untuk mendapat uh, satu persahabatan dengan beliau, di mana Raja Perlis akan setuju untuk menjadikan Datuk Seri Najib Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya untuk menjadi Perdana Menteri. So, setiap hari malam lepas maghrib, Datin Sri akan ada satu gambar yang di-Pertuan Agong, Raja Perlis dan Permaisuri. Dan Datin Sri akan buat satu sembahyang dengan bomoh yang datang ke rumah. Masa tu memang waktu yang sangat kritikal lah untuk dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. So, dia akan buat, kita panggil joystick lah. Kalau Cina panggil joystick, kalau kita India panggil agarbati. Dia akan buat semayang kepada. So, bomoh ni dia bukan pakai tangan buat dia punya semayang. Tidak. Joystick tu diletak atas meja. Lepas tu dia buat satu semayang tau. Dia panggil lah. Ini semua lepas maghrib. Dia buat satu semayang. Dia panggil semua jin-jin yang sekeliling dalam, yang dikawal oleh bomoh tu, untuk datang ambil colok ni. Kita tak nampak jin ni. Tapi colok tu bukan satu, kadang-kadang 10, 20 colok. Dia akan sendiri, dikit-dikit mata kita nampak colok tu, joystick tu sendiri terbang kepada gambar yang di-Pertuan Agong, Permaisuri Agong, dan dia akan buat semayang kepada mereka. Kita tak nampak, tapi 20 colok ni sedang berpusing di depan dia untuk masa hampir 1.5 jam. Semayang, lepas tu bomoh tu, dia buatlah dia punya mantra-mantra bomoh dia untuk nak bagi yang di-Pertuan Agong, nak bagi Permaisuri Agong suka dengan Datuk Seri. Rela beri pangkat ini kepada Datuk Seri, dan tidak akan halang bila kerusi Timbalan Perdana Menteri, kerusi Perdana Menteri diberi kepada mereka. So, ini berlaku setiap hari, setiap petang, sehingga Datin Seri akan sengaja buat function dekat rumah, panggil Raja Perlis, panggil yang di-Pertuan Agong, panggil Permaisuri Agong, konon-konon nak buat tarian pocok-pocok dekat rumah. Tapi dekat rumah tu, dalam majlis tu, bomoh tu duduk. Bomoh tu cari apa? Dia cari rambut Permaisuri, dia cari rambut Datuk yang di-Pertuan Agong. Dia perlukan satu barang daripada tubuh jasad orang yang dia nak mantra tu. So, dia carilah rambut dia. Dia kalau dari Thailand, dia orang Buddhis. Kalau dekat dari India, dia Hindu lah. Kalau Indonesia, dia Muslim. Dia orang Muslim daripada Indonesia. Tapi dia memang bomoh. Berbagai lah. International. Memang soal bomoh ni, soal nak memuja ni, Datin Seri, semua agama dia memuja lah.